Halo, halo. Assalamualaikum and hello Zayas Stream. So bersama dengan saya sekali lagi Zairul Asmawi aka Bro Zayas membincangkan tentang hal-hal pemotoran khusus untuk anda. So untuk video kali ini saya akan review sebuah motosikal daripada subscriber yang dah pun hantar detailan motosikal untuk kami review. So motosikal yang akan saya review adalah Suzuki RG110. So kalau video yang lepas saya ada cerita berkenaan tentang Suzuki RGV 120. Tapi itu adalah orang kata video introduction, pengenalan. Tapi yang video kali ini memang kita dapat detail daripada pemilik motosikal sendiri. Dan dinyatakan bahawa motosikal RG110 ini adalah motosikal yang di-restore daripada keadaan yang tak berapa nak cun sampailah ke perfect macam dalam gambar. So untuk pengetahuan, Suzuki RG Sport ataupun Suzuki RG110 ni adalah motosikal yang dikeluarkan sebelum RGV 120 dikeluarkan. Dan ini antara motosikal kelas 110 yang boleh dikatakan paling advance pada ketika itu. Kalau pada ketika tu paling advance mungkin kita boleh kata Kawasaki K1 sebab cc dia 115. Tapi menariknya Suzuki RG110 ini adalah ianya mempunyai 5 gear. Kalau tengok saingan dia SS110, SS2, SS Racing Spirit masih menggunakan 4 gear, tapi RG110 dia ada 5 gear. So dekat situ dia ada kelebihan. Yang kedua adalah Suzuki RG110 ni dia punya stroke sangat-sangat pendek. Dan kalau kita tengok dalam perlumbaan Cup Prix dulu-dululah, perlumbaan yang Cup Prix dalam Malaysia, Yamaha SS dia agak lebih menonjol. Tapi kalau dekat dalam perlumbaan peringkat Asia yang mana beberapa negara dimasukkan berlumba dalam satu perlumbaan, Suzuki RG lebih ditolak untuk masuk perlumbaan. Kenapa rasa-rasa? So dekat situ saya berpendapat macam ni. Yamaha SS dalam keadaan standard dia, stroke dia agak panjang kalau kita compare dengan size piston. Jadi SS lebih sesuai untuk perlumbaan-perlumbaan yang mempunyai jarak laluan lurus yang lebih pendek. Maknanya pecutan-pecutan pantas SS akan lebih berkuasa lah. Berbanding RG Sport ni, dia punya stroke pendek, jadi dia punya bore lebih besar. Motosikal yang macam ni dia akan mempunyai high RPM yang lebih tinggi. So apabila high RPM yang lebih tinggi, maknanya pecutan peringkat bawah dia tidaklah sesedap dia punya performance peringkat atas. Jadi motosikal yang macam ni, laluan-laluan lurus yang lebih panjang ianya akan lebih berkuasa. Dan saya tengok benda ni logik lah. Sebab apa? Dipadankan dengan 5 speed. So maknanya gear akan lebih rapat, kita akan boleh memecut dengan lebih tangkas. Sebab apa? Dia ada 5 speed, dia ada 5 ratio dekat situ. Dan gear dia agak rapat banding dengan motosikal yang 4 gear. So kita sedarkan betul perlumbaan Asia Road Race pada ketika tu, yang mana kalau negara Thailand wakil of course lah Honda 110 dual jang yang ada coolant tu. Dia ada radiator motor tu. Kalau Malaysia yang akan wakil of course lah Suzuki RG Sport. Dan dilumbakan dalam kelas 110cc. So kat situ kita nampak Suzuki RG Sport ni kelebihan dia dekat mana. Dan of course lah tak logik. Sebab apa? Perlumbaan peringkat Asia yang mana lita yang dipilih semuanya lita bertaraf antarabangsa. Cuma of course lah, kalau lah dia dilumbakan di lita, orang kata lita antarabangsa, katalah satu lita tu satu lap dia lingkungan 5km. Motosikal-motosikal yang bersaiz Kapcai macam ni tak adalah lumba satu lap 5km. Mungkin dia pendek kan, dia akan buatlah kad dekat mana-mana, jadi dapat 3.5km, 3km dah cukup. Sebab apa? Motosikal yang macam ni dia bukan motosikal macam yang besar-besar, tangki dia besar, tak. RG, motosikal yang lain-lain, SS semua tangki dia tak besar mana, sebab motosikal Kapcai. Okay, so
Motosikal Suzuki RG kali ini dia punya owner bernama Saudara Mangila. Maafkan saya kalau saya salah sebut Mangila. Okey, so saudara ni dah hantar dekat saya gambar ada, video ada, dan saya pilih yang mana yang sesuai dan saya sertakan dekat dalam video yang kali ni, yang mana dia punya piston telah pun di-upgrade kepada saiz 57mm. So pada saya itu adalah saiz besar. Even kalau kita tengok Yamaha RZ sendiri pun dia punya piston standard dia 56. Suzuki Panther standard dia 59. Yang ini 57. So piston apa yang dia pakai? So ada yang sebut mungkin pakai piston TS125 dan sebagainya. Tak kisahlah piston apa yang korang pakai, asalkan piston tu boleh masuk ngam-ngam dengan blok dan sebagainya. So itu yang telah pun dibuat lah. Dan seterusnya bukaan kawah pada bahagian head telah pun disesuaikan dengan saiz 57mm. Crankshaft pula dalam keadaan standard. So basicnya saya lah sendiri melihat jarang model-model Suzuki buat modifikasi pada bahagian crankshaft. Jet rod, balut, masuk tembaga, sangat-sangat jarang. Even kalau kita tengok crankshaft racing pun untuk motosikal Suzuki ada, tapi untuk motosikal dua lejang dia tak banyak pilihan sangat. Mostly kalau nak buat modifikasi, terpaksa kita ambil barang yang original dan kita buat modifikasi custom made. Okey, seterusnya exhaust adalah exhaust pipe. Tak dinyatakan jenama apa, tapi yang pasti dah pipe. So performance yang dapat dihasilkan oleh Suzuki RG milik saudara Mangila ni adalah lingkungan top speed 170/180 km/h. So saya berpendapat ini adalah top speed pada bahagian meter lah. Suzuki RG Sport dia punya meter top speed dia 160 tak silap saya. Lingkungan 160 lah. So bila dinyatakan 170/180 ni maknanya out meter lah. Meter 16 dia dah lebih pada tu. So tak pelik lah benda ni. Sebab apa? Piston pun dah 57. So putaran RPM akan lebih tinggi. Sebab Suzuki RG dalam keadaan standard dia akan menghasilkan lingkungan 14 horsepower lebih kurang lah. Pada RPM 7000 lebih bawa 8000. Itu dengan piston yang standard. Tapi ini piston 57. Kalau kita tengok yang ni pun dah orang kata dah beyond the limit, dah banyak. Dah banyak step yang naik, banyak mm yang naik. Jadi kalau dapat lingkungan top speed 170/180 tu memang tak susah lah. Dan kalau korang tanya adakah spek ni spek yang boleh menyaingi Yamaha 125Z, jawapan saya iyalah, memang boleh menyaingi. Kalau korang tengok motosikal-motosikal yang keluaran dulu-dulu lah kan, dia punya horsepower lingkungan 13, 14, 15. Even Suzuki RGV 120 pun horsepower dia 15 sahaja. Motosikal yang terbaru je lah yang orang kata advance macam ni, Modenas Dynamic 120cc tapi horsepower 16.7, 16.8, agak tinggi dalam keadaan standard. Tapi basicnya motosikal yang keluar kan, tak kisahlah dulu ataupun sekarang, sebenarnya ianya didatangkan dengan performance ataupun potential yang sama, cuma berdasarkan tuning. Tapi kelebihan motosikal yang dulu-dulu of course lah tak ada cut off, so boleh terus memecut dan memecut. Janganlah pula korang terkeliru kenapa motosikal ni RG tapi dia punya stiker RGV. Basicnya kalau korang tengok motosikal RG 110 dengan RGV 110, dia punya strap hampir sama. Basicnya body pun memang sama. Perbezaan yang paling nyata adalah pada bahagian headlamp, gearbox 6 speed dan juga size block 5, yang block 120 lebih besar lah daripada block RG 110. Tapi yang lain-lain sama. Design, gemuk dan sebagainya. RG 110 ni antara model yang paling awal yang menggunakan sistem monoshock. Waktu mula-mula keluar dulu, pengguna-pengguna SS ni memang semua puas hati. Tapi bila tengok Suzuki RG 110 pakai mono, so basicnya semua orang macam tertarik lah. Sebab apa? Ini adalah teknologi baru, dan ini adalah teknologi yang digunakan pakai pada motosikal bersaisaran 1000cc. Pada zaman tu, kategori perlumbaan SPK 750 bawa 1000cc. So waktu tu zaman Yamaha, saya tak ingat nama apa, YZF 750 tak silap saya. Lepas tu kalau Kawasaki ZXR 750,
dia punya untuk 750. Apa lagi, Suzuki dia ada JSX 750. Itu adalah zaman-zaman World SBK zaman dulu. Perlombaan tu waktu tu Noriyuki Haga dan Ducati 916 Senna. Zaman-zaman tu monoshock dah ada, tapi tak sangka untuk motosikal Kapcai dah pasang. So waktu tu lah antara benda yang menarik perhatian adalah 5 speed monoshock. Itu antara benda yang menarik pada Suzuki RG 110 ni waktu dilancarkan. Dan difahamkan ini adalah motosikal yang dah pun fully restore daripada keadaan standard, beli daripada orang harga 800. So kalau korang tanya harga 800 macam mana rupa motor, okey macam ni lah. Kalau korang buka lah dekat social media, dekat internet, korang nak beli motor, korang cari dekat internet, korang jumpalah seller-seller. Harga RG berapa? 1,600, 2,000. Itu orang kata motor yang standard, kadang-kadang tak cantik pun, biasa-biasa saja. Tapi ini motor dibeli dengan harga 800. So dapat bayang tak condition dia macam mana? Lebih, orang kata, kalau setengah orang yang jenis jiwa tak kental memang tak sanggup beli. Sebab apa? Fikir nak restore tu bukan murah. Itu masalah dia. Tapi motosikal ni telah pun di restore dengan modal lebih kurang 1,400. So saya ulang, RM1,400 dapat macam ni. Dapat pakai rem lidi cantik, top speed tinggi, block, body cantik. Carburetor pula menggunakan carburetor RZ, tapi RZ mili yang telah pun dipotting. So tak dinyatakan apa potting dia, tapi apa pun kita boleh cakap tak pelik lah. Sebab apa? Carburetor RZ yang telah dipotting ni sesuai lah dengan spek piston yang baru dia ni, saiz 57. So tak pelik lah kalau top speed yang dapat agak tinggi. Ini adalah motor daripada salah seorang subscriber Zaya Stream, yang mana telah pun hantar secara personal dia punya detail-detail motosikal, gambar dan video ke WhatsApp Zaya Stream. So kalau korang nak juga kami review motosikal anda, tolong hantarkan butiran-butiran yang lengkap. Korang WhatsApp kami, dan benda tu orang kata butiran tu akan kami request kemudian. Korang boleh hantarlah berdasarkan apa yang kami tetapkan. Video, gambar, perbanyakkan gambar, perbanyakkan video, nescaya video anda di Zaya Stream akan jadi lebih menarik. So semoga bertemu lagi dalam video-video yang akan datang. Saya Zahra Asmawi aka Bro Zayes. Jumpa di video yang akan datang. Bye bye.